Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-Qur'an ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau kariha al-kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, InsyaAllah pada pagi ini kita sambung pengajian kita yang berdasarkan kitab At-Tibyan dalam mentafsirkan Al-Quran surah Al-Hujurat. Jadi kita peringatkan sejak hari Ahad minggu yang pertama kita menggunakan kitab tafsir Al-Hujurat, dan pada sejak hari Sabtu minggu yang keempat kita menggunakan kitab Berlaku Adil. Jadi hari ini kita Ahad minggu yang pertama kita menggunakan kitab tafsir Al-Hujurat. Jadi muslimin dan muslimat, saya pun tak pasti kita berhenti mana yang pas. Ada yang bawa kitab? Ada yang tadi? Sebab ni kuliah di Bukit Mulia kan, pindah ke sini. Jadi muslimin dan muslimat, 51 ya, 51. Baik, insyaAllah pada pagi ini kita sambung bacaan kita pada muka surat 51. Kami yang di tengah, peregan yang di tengah. Berkatanya di dalam peperangan ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah memerintahkan bala tenteranya supaya menawan unta yang ditunggangi oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Apabila unta yang ditungganginya itu rebah dan tempat kurungan Sayyidatina Aisyah
telah diangkat serta ditawan, maka peperangan dapat dihentikan. Walau bagaimanapun dalam peperangan ini dua orang sahabat yang dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai ahli syurga, itu Zubair dan Talha, telah terbunuh. Ada disebut dalam hadis menyatakan bahawa orang yang membunuh Talha adalah ahli neraka. Beginilah orang di zaman dahulu yang mengaku Islam, tetapi mereka sanggup membunuh sahabat Nabi SAW dalam peperangan itu. Kemudian berlaku pula peperangan Siffin di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Di dalam peperangan itu, apabila pasukan Sayyidina Ali hampir-hampir mencapai kemenangan, lalu Amr bin Al-As yang terkenal dengan tipu dayanya dalam peperangan berkata, pasukan kita ini hampir kalah. Jadi bagaimana kalau aku cadangkan kepada kamu satu cara untuk melemahkan pasukan Sayyidina Ali? Muawiyah berkata, apakah caranya? Amr berkata, caranya ialah dengan mengambil Al-Quran dan meletakkannya di hujung pedang supaya kesemuanya terpaksa berdamai. Ini adalah suatu hilah di dalam peperangan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, apa yang kita baca ini sambungan daripada huraian kita berdasarkan pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Dan kita yang dibaca tadi khusus dalam menghuraikan ayat yang ke-9, 6 hingga 9. Jadi muslimin dan muslimat, dalam ayat yang ke-9 yang mana Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Yang bermaksud, dan jika sekiranya terdapat dua golongan daripada orang-orang yang beriman itu berperang, maka berdamaikanlah di antara keduanya. Jika salah satu daripada keduanya itu melampaui batas terhadap yang lain, maka perangilah yang melampaui batas itu sehingga mereka kembali kepada hukum Allah. Jika sekiranya golongan itu kembali kepada urusan Allah, kepada hukum Allah Ta'ala, maka berdamaikanlah di antara keduanya dengan adil. Dan berlaku adillah kamu, sesungguhnya Allah itu kasih kepada orang-orang yang berlaku adil. Jadi muslimin dan muslimat, berdasarkan pada ayat yang ke-9 ini, yang mana Allah Ta'ala menjelaskan pada kita mengenai dua kumpulan, dua golongan daripada orang-orang yang beriman itu berperang, berteligah, bertentangan di antara mereka. Padahal mereka ini terdiri daripada kelompok-kelompok manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan, bila sekiranya berlaku sedemikian, maka hendaklah diperdamaikan antara keduanya. Jadi muslimin dan muslimah, dalam menguraikan ayat ini, ulama kitab kita ini telah membawa satu contoh kisah, satu kisah yang benar. Kata ulama, satu kisah
yang wajib kita imani. Walaupun kisah ini menyayangkan hati, walaupun kisah ini memberatkan hati kita, walaupun kisah ini tak sedapkan hati kita, tapi kata ulama, kisah ini benar-benar berlaku. Bahkan wajib kita mengimani dengan kisah ini. Itu kisah sejarah peperangan di antara kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang besarnya ada dua peperangan yang besar. Itu yang pertama, peperangan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah yang dibantu oleh Talha bin Ubaidillah dan Zubair al-Awwam. Adapun peperangan yang kedua, peperangan antara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, telah dijelaskan walaupun ini merupakan peperangan yang melibatkan kematian, tetapi oleh kerana ia melibatkan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, maka kita tidak boleh menghukum sahabat-sahabat Nabi ini. Kita tidak boleh menyatakan Sayyidina Ali lah yang berdosa, Sayyidina Ali lah ataupun Sayyidatina Aisyah lah yang berdosa, ataupun Muawiyah lah yang berdosa. Tak boleh. Pasal mereka ni terdiri daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi yang sangat diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tuan-tuan muslimin dan muslimat, ulama telah menjelaskan dalam hal ini Sayyidina Ali, Sayyidatina Aisyah dan Muawiyah mereka berijtihad. Berlakunya peperangan itu berdasarkan ijtihad mereka masing-masing. Yang mana tuan-tuan muslimin dan muslimat, sebagai ingatan, peperangan ini berlaku berpunca daripada selepas kematian Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bila saja Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah dibunuh, jadi pada saat itu muslimin dan muslimat diangkatlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu selaku pengganti dan khalifah Islam yang keempat. Jadi bila saja Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi khalifah Islam yang keempat, maka pada saat itu Sayyidina Ali telah mengadakan perbincangan, memanggillah semua sahabat-sahabat Nabi yang berpengalaman, yang senior, yang hebat-hebat ni, termasuklah Sayyidatina Aisyah, termasuklah Talha bin Ubaidillah, termasuklah Zubair al-Awwam. Di dalam perbincangan ni, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu nak membincangkan supaya menyelesaikan masalah yang ada. Dan sebab berlakunya pemberontakan sampai berlakunya pembunuhan terhadap Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi pada saat itu negara sedang huru-hara. Negara sedang huru-hara, sedang bermasalah. Jadi Sayyidina Ali pada saat itu difokus supaya selesaikan terlebih dahulu masalah tersebut. Selesaikan dahulu masalah pemberontakan, masalah huru-hara yang ada. Selesaikan itu terlebih dahulu. Ini yang dicadangkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan cadangan daripada Sayyidina Ali ini telah disokong oleh majoriti sahabat-sahabat Nabi yang terlibat dalam perbincangan tersebut. Maknanya majoriti sahabat-sahabat Nabi ini sokong dengan cadangan, dengan pandangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tetapi pandangan dan cadangan Sayyidina Ali ini tak diterima oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dia tak bersetuju, sebab bagi pandangan dia, kita tangkap terlebih dahulu pembunuh Sayyidina Utsman dan jatuhkan hukuman dengan segera
kepada pembunuh Sayyidina Uthman bin Affan. Tapi pandangan ini satu pandangan yang tak berlaku sahabat-sahabat Nabi nak ikutlah. Sebab sahabat-sahabat Nabi memikirkan masalah yang lebih besar yang patut diselesaikan, seperti yang dicadangkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi Sayyidatina Aisyah bertegas, dia tetap nak mengikut pandangan dia supaya menangkap orang yang membunuh Sayyidina Uthman dan dijatuhkan hukuman yang segera ke atas pembunuh tersebut. Tapi pandangannya tetap tidak diterima oleh sahabat-sahabat, majoriti sahabat pada saat itu. Jadi akhirnya Sayyidina Ali, Sayyidatina Aisyah dirasa tak puas hati, maka dia keluar daripada mesyuarat tersebut. Dan walaupun pada saat itu ramai sahabat-sahabat yang sedia melarang Sayyidatina Aisyah keluar daripada perbincangan tersebut, tapi Sayyidatina Aisyah dikeluar juga, diikuti dengan Talhah bin Ubaidillah dan Zubair al-Awwam ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi bila keluar daripada situ, seminggu lepas tu, satu hari Sayyidatina Aisyah telah pergi ke satu tempat yang bernama satu tempat yang namanya lembah Hau'a. Bila sampai dekat lembah tersebut, tiba-tiba sahaja Sayyidatina Aisyah disalak oleh seekor anjing. Tu. Dia pergi sana, tiba-tiba tersempak anjing disalak pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ialah kalau kita ikut katakan anjing tu tak kenal siapa Aisyah, isteri Nabi SAW, sepatutnya dia tidak boleh salak lah. Tapi dia menyalak kepada Sayyidatina Aisyah. Bila saja anjing itu menyalak pada Sayyidatina Aisyah, terus Aisyah teringat satu hadis Nabi SAW. Nabi teringat satu hadis bagaimana Nabi SAW pernah bersabda, salah seorang daripada isteri aku akan disalak oleh seekor anjing di lembah Hau'a. Maka bila teringat dengan hadis itu, dia fahamlah yang dimaksudkan Nabi ialah dia, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nak menunjukkan dia sedar yang mana nak menunjukkan yang mana Aisyah telah mengambil satu tindakan yang tidak tepat dalam soal perbincangan ataupun mesyuarat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan bila Aisyah sedar akan kesilapannya, yang pada asalnya sepatutnya berlakulah perdamaian, tetapi malangnya, memang pada saat itu bila diadakan pertemuan besar-besaran, masing-masing dengan tentera masing-masing di situ, Sayyidina Ali dengan tenteranya, Aisyah dengan tenteranya, yang mana tujuan datang tu Sayyidatina Aisyah datang bertemu untuk berdamai sebenarnya. Tetapi pada saat itu ada seorang manusia yang jahat, munafik, yang disebut-sebut sampai hari ini, iaitulah Abdullah bin Sabah laknatullah. Abdullah bin Sabah lah pada saat itu yang telah memulakan peperangan tersebut. Dia telah memanah, sedang diadakan pertemuan, sebelum diadakan perbincangan pun, tiba-tiba Abdullah bin Sabah yang sedang duduk di tengah-tengah tentera Sayyidatina Aisyah telah memanah ke arah tentera Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bila saja dipanah ni, maka tentera Sayyidina Ali balas balik lah. Ingatkan juga, dibalas. Yang akhir bila dah start balas ni, maka berlakulah peperangan yang sangat menyayatkan hati, sampai ratusan ramai tentera Islam yang mati, bahkan termasuk sahabat Nabi yang terulung, sahabat Nabi yang dijanjikan syurga, iaitu Talhah bin Ubaidillah dan Zubair al-Awwam radhiyallahu anhuma. Kedua-duanya telah meninggal, terbunuh pada peperangan tersebut. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, yang akhirnya Sayyidatina Aisyah berjaya ditawan. Bila berjaya ditawan, maka peperangan pun terhenti dengan begitu sahaja.
Sayyidatina Aisyah menyesali dengan perkara tersebut. Dia telah berwasiat kepada waris-warisnya, bila dia meninggal dunia jangan dikuburkan dekat dengan kubur Nabi SAW. Biarlah dia dikuburkan bersama dengan isteri-isteri Nabi yang lain di kuburan Baqi'. Ini permintaan Sayyidatina Aisyah yang pada asalnya memang ada disediakanlah satu tapak kubur untuk Sayyidatina Aisyah bersebelahan, berhampiran dengan Nabi SAW dan Abu Bakar. Tetapi Sayyidatina Aisyah akhirnya menolak perkuburan di situ dan minta dikuburkan di tempat lain, pasal menunjukkan penyesalan ini terhadap tindakan tersebut, yang akhirnya berlaku pembunuhan, peperangan yang menyebabkan ramai sahabat Nabi dan tentera Islam yang meninggal dunia. Jadi walaupun kisah ini kita nampak macam ada yang tak kena, something wrong lah, tetapi tuan-tuan, ala kulli hal ia melibatkan sahabat dan isteri Nabi SAW.